forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Razlan MKT UMNO penjelas isu pemanjatan Isham Jalil. Sebelum tu saya baca sedikit dekat Malaysia kini ni. Surat pecat akan sampai tak lama lagi, kata Zahid pada Isham. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata ahli Majlis Kerja Tertinggi Isham Jalil akan menerima surat pemanjatan dalam masa terdekat. Okey, mari kita dengar penjelasan daripada Datuk Razlan. Di akhir kita akan komen macam biasa. Mengenai pemecatan Isham Jalil. Mana tahu pecat? Ha? Dia tak pecat lagi tu kot. Belum dipisah lagi. Saya tak boleh cakap dia pecat ke tak pecat. Apa actually what actually transpired actually in the MT minus the PNC lah. Saya tak menyatakan bahawasanya keputusan-keputusan yang telah diambil lah. Cuma saya nak ceritakan tentang berkenaan dengan tata cara disiplin kita menyertai sesuatu parti atau mana-mana organisasi. Ya. Kita ni kalau nak masuk sesuatu parti atau mana-mana organisasi, kita kena ada baca perlembagaan. Ya. Dan kita kena ada disiplin. Kalau kita nak bersama dengan jawatan kuasa, kita kena ada disiplin. Kalau kita tak boleh berdisiplin dengan perlembagaan parti itu sendiri, eloklah kita pergi buat sendiri. Jadi Lone Ranger lah. Ya. So apa pun sebenarnya yang kita buat ini, kita kena hormat kepada agree to disagree. Kita boleh setuju dengan orang dan orang juga boleh tak setuju dengan kita. It's okay. So di dalam organisasi itu kita mestilah ada pandangan yang pelbagai pandangan. Yeah. Tetapi apabila keputusan itu dah dibuat, kita kena ikut. Agree. Okey. Isham Jalil mengatakan bahawasanya beliau tidak akan masuk meeting lah, itulah, inilah, sekiranya UMNO masih lagi bersama dengan DAP. Walhal dia semasa kita membuat keputusan untuk menyertai kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan dengan titah diraja untuk mewujudkan satu negara yang lebih stabil, beliau berada di dalam mesyuarat itu. Dia hadir di dalam mesyuarat itu. Jadi beliau kena faham perkara-perkara yang telah dimuktamadkan di dalam mesyuarat itu. Tetapi saya rasa ini mungkin ada udang di sebalik batu. Dia tak setuju ke tak setuju. Kenapa dulu tak setuju, hari ini tak setuju? Apa dulu setuju, hari ini tak setuju? Jadi perkara-perkara itu masih lagi jadi tanya-tanyalah. Hanya masa boleh menentukan. Hanya masa boleh menentukan ke manakah beliau hendak pergi selepas ini. Bagi pandangan saya, senang je. Kita ni, bila kita masuk satu-satu persatuan itu, sudah tentu ada jasa yang telah diberikan kepada kita. Kita jangan ingat kita ni pemimpin, kita berjasa dengan parti itu. Tak ada. Sebagai seorang pemimpin, tidak ada jasa satu pun pemimpin itu kepada parti. Kecuali parti yang berjasa kepada kita. Kalau kita berprinsipkan begitu, maksudnya senang orang. Kita tak adalah cakap belagak, kita tak ada cakap hari ini aku yang berjuang untuk parti ini, aku yang berkhidmat untuk parti ini, ini jawatan aku punya. Dia tidak ada falsafah jawatan tu aku punya. Jawatan itu milik parti yang dipinjam kepada kita untuk kita jalankan amanah. Jadi orang-orang seperti Isham Jalil ni, dia tak faham benda tu. Sebab dia tak pernah jadi ketua pemuda cawangan, dia tak pernah jadi AJK cawangan, dia tak pernah jadi ketua cawangan. Dia ketua tidak melalui kita seperti saya falsafah tu tak pernah. Kita ni nak jadi satu ketua pemuda cawangan pun kita kena melalui banyak proses. Kita pergi pasang bendera, kita pergi bersama dengan anak muda, kita anjurkan program-program, kadang keluarkan duit sendiri. Tak ada pun kita cerita parti bagi kita duit. Itu biasa. Di dalam kita membina sesuatu kekuatan parti di akar umbi ini, kalau kita dah bersedia menjadi pemimpin kedil, kita kena berjasa dengan memberikan wang kita sendiri. Tapi orang yang macam beliau ni, dia tak faham itu semua. Dia tidak pernah melalui proses itu. Jadi dia tak faham, dia tak boleh digest kepala otak tu. Bahawasanya parti ini perlukan kita punya soldadu politik yang akan berkhidmat untuk parti, yang untuk mengangkat ideologi parti itu sehingga kita memerintah negara. Dia tak faham proses tu. Jadi saya lihat ini ada pro and con lah. Sebab bagi pandangan saya, parti ni dia ada banyak wing untuk kita mencipta pemimpin. Ada di antara pemimpin-pemimpin yang datang daripada konglomerat, businessman. Ada golongan pemimpin yang datang daripada akar umbi. Ada golongan pemimpin yang kita cipta pemimpin itu. Ada golongan pemimpin daripada pelajar, ada golongan pemimpin daripada banyak section. So inilah adalah mencipta satu organisasi yang kepelbagian itu akan digunakan untuk kita
angkat parti itu lebih tinggi. Jadi saya tak tahu Hisham Jalil datang dari mana. Tak, ini Fuad, saya sebagai orang parti mungkin saudara Fuad orang parti atau tidak saya sebagai warga UMNO saya katakan saya adalah orang UMNO. Saya bukan ahli. Betul? Saya bukan ahli UMNO, saya orang UMNO. Sebab itu buat macam mana gebuh tak empuk lah. Tetapi apabila ada kenyataan-kenyataan yang menyebut perkataan seperti barua tu, I cannot accept it. Ya. Dia macam inilah. Ya. Itu sih kena faham. Barwah ni dalam kamus Dewan Bahasa mengatakan bahawasanya menjadi tali barut ataupun wakil kepada Pakar bahasa juga Datuk ni kepada sesuatu agenda yang jahat. Ya. Ini Dewan Bahasa. Betul. Kepada sesuatu agenda yang jahat. Betul. Dia menuduh kita ni semua melakukan satu agenda yang jahat Betul. di dalam bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ya. Itu adalah satu ayat yang cukup keras. Saya rasa dia pun tak faham Betul. apa maksud barua tu kalau nak ikutkan terjadinya perselisihan politik kita selama 5 tahun yang lepas, kita kena insaf sebenarnya. Kita kena tahu bahawasanya tidak ada rakyat yang suka dengan benda ni. Tidak ada yang boleh kita majukan negara ini dengan keputusan-keputusan yang politik sepanjang 5 tahun yang lepas. Jadi apabila kita ada dibentangkan di dalam di hadapan kita, ini adalah option yang terbaik. Jadi itu yang kita buat. Adakah kita baruah untuk mewujudkan satu negara bersama dengan Pakatan Harapan atas titah agung? Adakah begitu? Tak ada kan? So maksud saya dia sendiri tak tahulah. Tapi itulah saya cakap, hanya masa yang akan menentukan apa sebenarnya niat dia. Dia dah diberi peluang untuk hadir ke MTN to explain himself about whatever he said. Kenapa itu tak digunakan? Sebab dia bukannya datang daripada seorang yang mempunyai tanggungjawab terhadap partinya. Pertamanya, beliau adalah bekas kepada Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Dan keduanya, beliau bertanding MT dan menang. Tanggungjawab kita ni adalah untuk menghadirkan diri di dalam mesyuarat-mesyuarat penting seperti Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Beliau saya rasa dah tak datang lebih kurang 3-4 kali kot. 3 kali kata Presiden. 3 kali macam itulah. Yang saya ingat saya ingat kenapa beliau tak datang pada yang pertamanya adalah sebabkan adalah pertelingkahan dengan sahabat saya dekat dalam WhatsApp. Dia takut nak berhadapan dengan orang di dalam MT itu, dia tak datang. Bukan dengan Presiden? Bukan dengan Presiden. Jauh itu yang pertama kali tidak ada masalah. Bukan dengan Presiden pun. Datuk, ini yang orang tak tahu ni tu. Dia bergaduh WhatsApp dengan salah seorang ahli majlis tak payah sebut nama Datuk. Lepas tu, dia takut nak datang. Dia takut nak berhadapan dengan orang. Inilah masalahnya. Kalau bagi pandangan saya, apa masalah kalau kita ada berbeza pandangan? Saya berbeza pandangan dengan ramai orang. Saya berhadapan dengan ramai orang berbeza pandangan, it's okay. Dengan Presiden pun boleh berbeza pandangan. Kita berbeza pandangan di dalam satu organisasi dan kita juga kadang-kadang berbeza pandangan dengan musuh kita, itu dah tentu. Dengan kawan kita pun kita berbeza pandangan, it's okay. Tetapi saya tak nampak yang dia ni boleh menghadapi perkara-perkara itulah. Terlampau cetek. Dia punya terlampau nipis dia punya jiwa perjuangan. Apa actually the SOP of when you decide to gantung atau pecat? Belum lagi tak? Dia tidak ada pengumuman rasmi. Bukan Hisham Jalil ni. Yang previous one lah. Apa SOP dia actually? Because macam Datuk Hisham kata dia tak diberi peluang untuk membela diri because he was not called to disciplinary board whatever lah. Kan? Is it the case or dia dalam kita untuk mengambil tindakan sesuatu tindakan itu ataupun sesuatu keputusan itu, paling tingginya adalah Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Tidak ada kuasa di dalam lembaga disiplin juga untuk memecat sesiapa. Apa saja perkara yang telah disiasat, telah dibincangkan, mestilah dibawa kepada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi untuk diputuskan. Maksudnya, ini jangan cakap zaman Datuk Seri Zahid. Zaman Tun Dr. Mahathir buang pecat Anwar Ibrahim pun di dalam Majlis Kerja Tertinggi. Betul. Zaman Syafiq Abdal dan juga Muhyiddin Yassin dipecat pun di dalam Majlis Kerja Tertinggi. Jangan nak salahkan Presiden yang hari ni pula. Adalah orang duk cerita sebelum ni mempertikaikan tindakan-tindakan ni, dia kata Presiden ni begitu-begitu. Tak, sebenarnya itu adalah kelaziman. Okey, kenapa kelaziman dia begitu? Sebab apabila kita tengok ada pertembungan yang akan menggugat
keselamatan dan keadaan parti itu sendiri dan juga kerajaan keseluruhannya. Sekiranya keputusan itu perlu diambil di dalam Majlis Kerja Tertinggi, dia akan ambil. Itu yang degree yang paling besar lah. Seperti mana kita memecat timbalan presiden ataupun nenek presiden yang boleh mengganggu gugat keseluruhan institusi kerajaan itu. Jadi macam ada juga kes-kes yang kita melihat dah jelas. Dia kadang-kadang dia berkempen bersama dengan parti lawan, jelas gambarnya, jelas ucapannya. Jadi tak perlu siasatan pun. Jadi macam ada kes-kes yang melanggar tata etika ataupun melanggar keputusan parti. Parti dah cakap kita nak bersama dengan A, tapi dia tak nak, dia nak buat keputusan B. Tak apalah kalau dia diam. Sebab itu adalah keputusan kita di dalam mesyuarat. Dia diam tak ada masalah. Tapi kalau dia bercakap dekat luar, dengan jelas-jelas dia bercakap ini adalah tidak sama, ini selagi mana kita bersama dengan mereka, kita tidak akan saya tidak akan hadir sebegitu rupa. So kita boleh, kita jelas dengan apa tingkah lakunya dan kita boleh ambil tindakan di dalam Majlis Kerja Tertinggi. Apabila semua ataupun majoritinya di dalam Majlis Tertinggi itu bersetuju untuk tindakan itu diambil, maka tindakan itu boleh diambil. Itu maknanya effective immediately macam tu. Effective immediately. Okey. Tak banyak pelapis. Jelas Jelas. Awak? Jelas. Jangan salahkan, dia tidak ada kena-mengena dengan, sebab saya dengar dekat luar ni. Sebab ialah masalah masa krisis kita dulu, masa 5 tahun dulu tu. Dorang ni apabila kita tak bercakap kat luar, ada puak-puak yang kononnya mengatakan bahawasanya presiden mengambil sikap diktator. Tak. Segala-galanya dibincang oleh semua ahli Majlis Kerja Tertinggi itu. Okey. Tok banyak. Kita nak, tuan-tuan, saya baca detail dekat macam ni. Ia sekaligus mengesahkan bahawa bekas ketua perangai UMNO itu sah dipecat daripada UMNO. Dia Isham akan terima surat dalam waktu paling dekat, kata Zahid ringkas. Zahid berkata demikian kepada pemerintah selepas majlis pelancaran mainnet dan pertukaran dokumen memorandum MOC Transformasi Pendidikan Latihan Teknikal dan Vocational TVET sempena Karnival setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani di Bukit Jalil, Kuala Lumpur hari ini. Akhirnya, tuan-tuan, nampaknya Zahid Hamid dah sahkan beliau kena pecat. Baguslah, ketak dalam UMNO pun dia duk kutuk UMNO je susah juga macam tu. Terus menyokong kerajaan perbuatan dan pihak UMNO. Ibrahim, Assalamualaikum.